Kiamat ni ada banyak nama. Antaranya adalah Yaumun Nadamah. Nadamah maknanya apa? Hari penyesalan. Hari itu semua orang akan menyesal. Sama ada hang buat baik pun menyesal, sama ada hang buat jahat pun menyesal. Kata Nabi SAW bagi tahu kat sahabat, jangan sampai kamu menyesal ke akhirat. Sahabat kata macam mana? Kata menyesal. Siapa yang buat baik, dia tak tambah baik dia kat dunia, dia akan menyesal. Sebab dia buat baik sikit je dapat pahala berlambak-lambak. Menyesal aku tak buat banyak. Ada orang buat dosa berlambak-lambak kat akhirat, dia tengok dia menyesalnya. Sebab apa aku buat dosa banyak ni? Dia menyesal sebab dia buat dosa. Kerana dosa tu dibalas dengan azab yang sangat pedih. Hang buat baik pun menyesal, hang buat jahat pun menyesal. Mengaji kita ni ambil dulu almari kunci. Sebab apa? Covid ke tak mau keluar, gelamping kan? Takut dengan akhirat. Takut buat apa? Takut bukan sembunyi bawah katil. Takut tu lebih dekat dia dengan Allah. Tu cara kita. Kalau tuan-tuan takut dengan orang nak ambil hutang kat kita, orang nak belasah kita, kita buat apa? Start motor lari. Kalau orang kata kat situ risau sangat, sebab apa? Sebab member aku duduk di Sabak berenam. Orang duduk ketuk pintu malam. Takut sangat ni. Kita pergi tak Sabak berenam dalam waktu terdekat? Oi, tak berani aku. Kawan ada Sabak berenam lari. Sebab tu interaksi dengan hantu, dengan jin, syaitan macam tu. Tapi dengan Allah Ta'ala kalau takut kena buat apa? Dekat diri dengan Allah. Dia tak sama macam manusia. Manusia kita takut, kita lari. Allah kita takut, lagi kena dekat. Lagi dekat, lagi dekat. Kalau takut ke Allah lari, maknanya takut-takut dah tu. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita semua peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan teruskan lagi pengajian kita di masjid kita ni. Menggunakan kita dah selesai dah kitab hari tu, alhamdulillah. Hari ni kita masuk dalam kitab kita 40 hadis huru hara kiamat. Kalau tuan-tuan dan puan tengok dia punya senarai kandungan dia, semua ada 26 bab dan ada hadis sampai 48 hadis berkaitan dengan start daripada padang mahsyar sampai di hujungnya adalah masuk dalam syurga Allah Ta'ala dan pengakhiran kepada kematian. Yang hadis yang seekor kematian yang akan disembelih tu nanti kita akan tengok. Cuma perbincangan ni dalam kitab kita ni dia akan cerita kronologi satu demi satu hadis, apa yang berlaku start daripada meninggal dunia. Dia tak cerita dalam kubur, start alam barzakh, dia tak cerita. Dia cerita apa yang berlaku selepas bangun daripada kubur nanti itu, manusia menuju padang mahsyar. Macam mana suasana di padang mahsyar apabila hisab telah dimulakan, keadaan manusia ketika tu macam mana, ketika melintas titian sirat, mizan, semua kronologi perjalanan akhirat sampai ke masuk syurga lah, insya-Allah. Dan kita akan cubalah insya-Allah mengkhatamkan kitab ni dalam mungkin sekali perjumpaan, satu atau dua hadis ke, macam kita buat masa kitab kita 40 hadis Al-Quran bercerita tu lah. Dan kitab ni ada saya bawa dalam 30 buah macam tu lah. Kalau tuan-tuan berhajat boleh dapatkan kitab ni, ada lagi kat depan tu. Kalau muslimat mau boleh lambai lah, kita tolong hantar pergi ke belakang tu. Dan kalau boleh, saya suka kalau semua kita ada kitab lah, supaya kita boleh dhabit. Dhabit maksudnya boleh tulis lah apa-apa benda ada. Yang duduk luar tu pun boleh juga. Siapa-siapa yang nak luar tu pun boleh lambai ke, kod nama ambil pun boleh juga. Kitab ni 15 kita boleh ambil apa nama, kalau ada
Jadi senanglah kita nak tulis apa-apa. Kuliah pengajian sebelum ni kita main juga. Main, ialah bawa telinga saja, relax macam tu kan. Tu pun mujur kami main ustaz. Kalau tidak kami tak main terus. Dia ugut kita pula tak main. Jadi kalau boleh tu ada lah. Ataupun tuan-tuan, cara keduanya adalah, ustaz, saya rasa kitab yang ustaz bawa malam ni saya nak ambil beberapa dan saya nak hadiahkan pada masjid ke, wakaf kat masjid ke, wakaf kat orang ke, supaya hadiah pahala bacaan kitab ni saya hadiahkan kepada arwah mak saya, arwah ibu saya, mak saya, mak mentua saya, pak cik saya ke siapa ke, kita hadiahkan pahala, boleh juga. Atau pihak masjid yang kata hampa ambil pun karut dia, mai kami ambil masjid, letak di masjid, boleh juga apa-apa pun. Cuma siapa yang ambil kita jangan buat bodoh belah saja gitu lah. Lagi tuan-tuan di collection bagi kat Haji lah di saat kita tu, nanti bila-bila dah okey tu saya lalu tahun ni ke kuliah akan datang ke saya ambil lah. Kalau tuan-tuan bawa hari ni nak bayar, boleh. Kalau tak, esok pun boleh jumpa. Cuma lapor dirilah kepada boleh. Lapor dirilah berapa banyak kita ambil dan kita ni siapa bagi pengurusi kenal lah. Jangan ambil saja begitu aja. Nak kena bayar pembekal pula. Okey, tak apa. Kita masuk dalam kitab kita ni, kata penerbit kita tak tengok lah. Kita tengok bermula daripada kata pengarang. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salah satu daripada kepercayaan yang wajib diimani oleh seorang Islam adalah kepercayaan bahawa perbuatan mereka ini akan dihitung di satu hari kelak. Pada hari tersebut, semua makhluk, sama ada jin, manusia, binatang, akan dihimpunkan di kawasan yang sangat luas untuk menunggu giliran untuk dikira perbuatan baik dan buruk mereka. Jadi kita, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, rukun iman kita ni, termasuk dalam rukun iman ni adalah mempercayai hari akhirat, beriman pada hari akhirat. Kerana apa beriman pada hari akhirat ni? Hari akhirat ni adalah hari yang paling adil sekali. Hari yang paling adil sekali. Di dunia ni tuan-tuan, bukanlah tempat yang adil. Ada hari manusia buat salah tapi dia jadi orang yang betul. Ada hari orang yang betul boleh jadi dia orang yang bersalah. Di dalam dunia ni, hari jahat tak mesti dibalas dengan jahat, baik tak mesti dibalas dengan baik. Berapa orang yang baik tapi akhirnya teraniaya, meringkuk di dalam penjara. Berapa ramai yang jahat, mungkin disebabkan dia ni ada harta, ada kemewahan, ada kepakaran, sehingga menyebabkan dia ni terselamat dengan kejahatan dia tu. Ada orang macam ni kat dunia? Ada. Maka hari akhirat ni hari yang paling telus sekali. Sebab Maliki Yaumiddin, ketua bagi semua hari tu bukanlah kawan kita yang menjadi ketua, bukanlah pejabat kita, semua orang tak jadi ketua. Yang jadi ketua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-mulku yawma idinil Rahman. Hari ni ketuanya atau rajanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari tu keadilan Allah akan buat dengan sebaik-baiknya.
Maka orang yang baik jangan rasa penat bila buat baik. Orang jahat jangan rasa seronok dengan buat benda jahat. Kerana akan tiba satu hari semua manusia tu akan dikumpulkan balik dan dihisap balik semua benda yang dia buat atau benda jahat. Maka hari tersebut ada nama dia hari kiamat dengan sesuai dengan namanya kebangkitan. Kiamat ni maksudnya apa? Kiamat ni maksud dia, asal perkataan dia qiyam. Qiyam ni maksud dia bangun. Kiamat maknanya hari kebangkitan. Apa yang orang bangkit? Setelah berlaku tiupan sangkakala, semua dunia akan hancur, semua manusia akan mati, akan ditiup sangkakala kali kedua. Bila ditiup kali kedua, semua orang akan bangun daripada kubur yang ada kubur. Semua akan bangun dan berkumpul di satu kawasan yang nama dia adalah Padang Mahsyar. Masa orang berkumpul itu, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bangun daripada kubur ni, dia akan kata, aduhai celakanya kami, siapa yang bangunkan kami daripada kami tidur ni? Maknanya kami nak kena teruk lagi. Masa kubur ni dah teruk dah, nak kena lagi. Masa bangun kali kedua tu, itulah dipanggil dia sebagai hari kiamat. Kiamat ni ada banyak nama. Antaranya adalah Yaumun Nadamah. Nadamah maknanya apa? Hari penyesalan. Hari itu semua orang akan menyesal. Sama ada hang buat baik pun menyesal, sama ada hang buat jahat pun menyesal. Kata Nabi SAW bagi tahu kat sahabat, jangan sampai kamu menyesal ke akhirat. Sahabat kata, macam mana? Kata menyesal. Siapa yang buat baik, dia tak tambah baik dia kat dunia, dia akan menyesal. Sebab dia buat baik sikit je dapat pahala berlambak-lambak. Menyesal aku tak buat banyak. Ada orang yang buat dosa berlambak-lambak kat akhirat, dia tengok dia menyesalnya. Sebab apa aku buat dosa banyak ni? Dia menyesal sebab dia buat dosa. Kerana dosa tu dibalas dengan azab yang sangat pedih. Hang buat baik pun menyesal, hang buat jahat pun menyesal. Nama dia adalah Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Nama dia hari apa lagi? Yaumul Hashr, hari berkumpul. Dan hari orang semua akan dikumpulkan di satu kawasan. Nama dia Yaumul Hashr. Juga nama hari kiamat. Lagi nama hari kiamat ni apa dia? Yaumul Jathiyah, hari manusia akan berlutut. Sebab apa manusia akan berlutut? Lantaran dosa dia yang banyak, lantaran masa dia yang kat dunia habis dengan lara. Dia tengok tu, dia tak mampu berdiri kaki dia, dia rebah jatuh dalam kesusahan. Tu kita panggil dia sebagai Yaumul Jathiyah. Banyak nama-nama hari akhirat ni menunjukkan sikap dia. Khairul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan pada hari itu atau kepentingan hari itu. Macam nasi lah, kita ada banyak nama nasi tu. Ada nasi goreng ada, nasi pataya ada, nasi putih ada, nasi macam-macam nama nasi. Sebab apa? Sebab pentingnya benda tu selalu kita duk makan. Ayam ada banyak dah nama. Kalau versi dunia lah, ayam ada banyak nama. Ayam golek ada, ayam gelek ada, ayam penyet ada, nasi ayam ada, macam-macam ayam ada. Sebab apa? Sebab benda tu selalu kita duk guna. Hari akhirat dia pentingnya dan besarnya hari itu banyak nama. Sama macam Quran banyak nama, sama macam Nabi SAW banyak nama, sama macam Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung dan hebat. Asmaul Husna kita baca untuk mengenali nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab pentingnya benda tu, sebab hebatnya benda tu, sebab mulianya benda tu. Maka hari akhirat sesuai dengan nama dia Yaumul Qiyamah. Yaumul Akhirah ada juga akhirat. Sebab apa? Sebab itulah hari terakhir sekali kat dunia ni, tak ada hari dah. Lepas tu masuk ke alam yang lain. Dan seluruh makhluk yang pernah hidup di dunia akan dibangun dan dibangkitkan daripada kematian untuk dihitung semua amalan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Semualah start daripada Nabi Adam AS
sampai zaman Nabi Allah Ibrahim, zaman Nabi Allah Hud, zaman Nabi Allah Saleh, zaman Nabi Allah Musa, Bani Israelnya, semua manusia akan dikumpul balik. Tentera-tentera Israel hak tembak orang, hak buat naya ke orang di Syria, siapa yang betul-betul bertanggungjawab di Syria? Saat kita dengar kata Syiah bertanggungjawab, saat kita dengar kata Yahudi bertanggungjawab, saat kita dengar pada yang buat naya ke orang Iraq ni, siapa dia? Sama ada dia Muslim atau non-Muslim, semua manusia akan dihitung satu demi satu. Dan setiap perbuatan yang manusia buat yang tak sempat taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak sempat minta maaf, akan jumpa balik di hari itu. Itulah keyakinan kita, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau keyakinan ni kurang, maknanya akidah kita ada leak, ada kurang, ada calang. Tak boleh kita tak kata, alah akhirat apa, akhirat semua mati semua, mana ada apa lagi ya? Cakap macam tu je terkeluar daripada Islam. Kena mengucap balik sekali lagi. Kerana hari akhirat ni adalah hari yang mesti mau tak mau kita akan yakin, sebab bila kita mati kita akan mesti dihidupkan balik. Tu nama dia adalah hari akhirat. Dan kebanyakan orang-orang kafir Quraisy ataupun kebanyakan umat-umat terdahulu zaman nabi-nabi yang lain dulu, mereka tak percaya dengan hari akhirat. Dan kita dah tengok dah apa yang berlaku pada mereka, kesusahan demi kesusahan yang mereka dapati. Dan kata pengarang rahimahullah ta'ala, kiamat termasuk dalam perkara ghaib yang diberitakan oleh Allah kepada kita, yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda. Siapa yang pandai-pandai pergi cerita ni? Ulama-ulama cerita ke? Kan? Ada dalam cerita himpunan cerita-cerita dongeng ke? Gagak dengan kapak ajaib, nelayan dengan ikan emas. Ada cerita hujung bab last kali, cerita hari akhirat. Ada ke tu? Kan? Tu cerita dongeng. Baca pun tahulah, cerita muhung. Hari akhirat ni siapa habaq? Nabi SAW habaq. Siapa habaq? Dalam Quran habaq. Macam mana, apa akan berlaku di kiamat nanti, apa akan berlaku masa hari akhirat, lepas akhirat jadi apa, di mahsyar, semua tu diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Kalau kita nak yakin, tengok awal-awal baca Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang bertakwa ni mula sekali apa? Apa yang Allah habaq, apa yang Rasul habaq, walaupun benda tu kita tak nampak dengan mata kita, kita yakin kata benda tu ada. Kerana sadiqul masduq, manusia yang paling betul perkataan dia, Nabi SAW. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar lagi kata-kata dia daripada Allah Ta'ala? Maka ini akidah kita kena pasak bagi betul. Kalau kita faham benda ni, maka tak ada lah orang nak buat benda jahat. Sebab dia tahu, hang buat jahat sini sekarang tak kena, tapi nanti akan kena juga. Walaupun tak ada CCTV, dia tak akan curi. Walaupun tak ada CCTV, mak dia, ayah dia, suami dia, isteri dia, bapa dia, mak dia, cikgu dia, siapa tak nampak, dia tak akan buat benda jahat. Kerana dia tahu yang rakam bukan CCTV, yang rakam malaikat kiri kanan dia, yang malaikat tak tidur, yang malaikat tak lena, yang malaikat tak makan, tak ada isteri, tak ada anak, tak ada enjoy, tak ada pergi berhenti saat letak buku catatan amalan, pergi lari saat pergi langkawi naik kabel car, tak ada. Mana sekarang ni tak apa boleh buat. Sebab apa? Sebab malaikat tak ada. Lepas pergi Cameron kena Teh Ahmad strawberry tang tu. Tak ada. Dia duduk tang ni permanent terus, dia tak pergi mana. Maka lebih aula takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih takut pada CCTV. Kerana CCTV orang boleh murung tak? Boleh. Orang boleh spray hitam tak nampak terus. Naik apa? Naik kursi, beli spray hitam kat kedai DIY atau kedai RM2, kedai RM2 tak jual spray, kedai DIY spray 3 kali spray, mampu tak nampak CCTV tu. Ambil kain tutup boleh tak? Boleh. Print sama gambar macam CCTV tu, lekat dekat situ boleh tak? Boleh. Macam-macam orang boleh buat CCTV.
Tapi Allah Subhanahu wa taala dia akan pelihara kita. Buku ini menghimpulkan lebih 40 hadis berkaitan huru-hara dan situasi penuh sukar ketika berlakunya hari kiamat yang bakal terjadi. Buku ini himpunkan hadis-hadis yang sahih berkaitan apa yang berlaku semasa hari kiamat. Hadis-hadis berkaitan dengan akidah ni tuan-tuan, maka kita kena cari dengan sanad yang agak kuat dan mantap sikit. Kalau berkaitan dengan fadailul a'mal, hukum-hukum yang melibatkan apa? Kelebihan semayang, kelebihan zikrullah, kelebihan sedekah, boleh beramal dengan hadis yang martabat dia hasan, boleh dhaif, boleh tak apa. Tapi kalau dia melibatkan benda-benda ghaib, benda akhirat, benda syurga, benda neraka, maka kita cari hadis-hadis yang lebih kuat dan lebih mantap dia punya matan dia tu. Maka itulah yang dikumpulkan dalam kitab kita ni. Kesukaran yang bakal dihadapi oleh manusia, batasan serta nikmat yang diperolehi ketika berlaku kiamat dan bagaimana menghadapinya. Bukan cerita tak elok ya. Ada tak bahagian cerita orang susah, ancaman kalau buat dosa ni. Ada juga bahagian yang pengarang susun dekat kita. Seronoknya kalau orang buat baik, apa dia dapat dekat akhirat. Di mahsyar apa dia dapat. Ketika melintasi tiang sirat, apa dia dapat. Ketika hisab bermula, apa dia dapat. Cerita dekat situ ada juga. Apabila membaca maklumat tentang syurga, kita syur supaya baca doa meminta supaya Allah Ta'ala anugerahkan pada kita syurga. Dan sementara kita membaca tentang neraka, maka disyurkan supaya membaca dengan memohon pada Allah Ta'ala dijauhkan kita daripada dimasukkan dalam api neraka. Jadi mujuklah kita dalam baca kitab ni awal sebelum meninggal dunia. Kalau dah meninggal baru tahu kata ada kitab ni, baru tahu orang duk mengajak, Allah ruginya duk di akhirat tak ada nak buat amal soleh. Jadi info-info akhirat dapat awal bolehlah buat persiapan untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Semoga, kata pengarang, dengan membaca buku ini kita dapat menjauhkan diri daripada menghadapi kesukaran pada hari kiamat sebagaimana diberitakan oleh baginda dengan cara kita sepenuh keimanan tanpa rasa ragu dan segala ajaran dibawa oleh baginda. Seterusnya keimanan tersebut dihiasi dengan amal soleh ketika di dunia sehingga berjaya melangkah menuju syurga Allah Ta'ala. Bukan mengaji kitab ni tak mau kawan dengan orang. Mengaji kitab ni ambil dulu almari kunci. Sebab apa? Covid ke tak mau keluar gelamping kan? Takut dengan akhirat. Takut buat apa? Takut bukan sembunyi bawah katil. Takut tu lebih dekat dia dengan Allah. Tu cara kita. Kalau tuan-tuan takut dengan orang nak ambil hutang kat kita, orang nak belasah kita, kita buat apa? Start motor lari. Kalau orang kata kat situ risau sangat, sebab apa? Sebab member aku duduk di Sabak berenam. Orang duk ketuk pintu malam, takut sangat ni. Kita pergi tak Sabak berenam dalam waktu terdekat? Oi, tak berani aku. Kawan ada Sabak berenam lari. Sebab tu interaksi dengan hantu, dengan jin, syaitan macam tu. Tapi dengan Allah Ta'ala kalau takut kena buat apa? Dekat diri dengan Allah. Dia tak sama macam manusia. Manusia kita takut kita lari. Allah kita takut lagi kena dekat, lagi dekat. Kalau takut ke Allah lari, maknanya tak takut dah tu. Siapa yang akan kenal, siapa yang takut dengan Allah? Orang yang kenal Allah Ta'ala. Orang yang kenal apa yang Allah nak bagi kat kita ganjaran akhirat. Orang tu dia tahu lah. Dia takutlah dengan Allah. Orang tak kenal, dia tak takut. Macam anak kita, dia ke kenal ulang sawah. Anak umur 3 tahun. Kita pergi menoreh. Ataupun sekarang kan hujan panas cuaca ulang mau keluar. Kita balik pergi kedai, pergi market, beli ikan. Balik main anak kita, cucu kita 3 tahun duk main dinosaur dengan ular sawah. Ular sawah tak besar mana, ada besar paha tu. Anak kita tampak kepala dia, dia duk tengok cucu kita. Cucu kita tampak kepala dia, dia tampak kepala cucu kita, duk main gitu. Kita main-main tu kita buat apa? Kita duduk tepi, kita tampak kepala cucu kita ke tampak kepala ular tu? Tak. Kita lari, kita ambil cucu kita, anak kita, telefon jepam dengan bomba bagi dia main kutip. Sebab apa anak kita duk main dengan ular? Dia tak ada apa, kita takut. Sebab kita tahu ular sawah ni macam mana level dia. Sekali dia belit, hanya pergi Lamuai ke Lo Guan Lai, bungkus terus tulang belakang reput terus. Hanya makan N-lane, hanya makan apa, hampir green lane pun tak jadi kerja.
Sebab dia kepak saja betul ya. Kena ulang tedung selah, wabillahi taufiq wal hidayah cucu kita. Dia tak kenal, kita kenal, kita takutlah dengan dia. Kalau kita kenal, kita takut kan? Kalau tak takut kan? Macam polis lah tuan-tuan, set-set ganja, set-set ni apa ketum, duk isap ketum lah, main daun lah apa semua. Polis mai. Tapi polis pakai baju biasa. Depa ada 5 orang. Polis pakai SB, baju biasa, relax gitu. Dia kata, brother, awak pergi mana ni, ke mana? Dia buat sembang dengan dia. Dalam 5 orang tu dia kenal, dia ni polis. Dia kata, Sat. Dia kata, Sat, dia belah start motor, dia belah tu. Kawan dia 4 orang tak kenal, dia ni polis. Kawan dia pun bawa keluar ketum. Nak try, brother. Dia kata kat polis tu. Dia kata, kalau saya tak lalu ingat ni ada heroin apa ada, ais ke apa ada. Dia kata ada ais pun ada. Mari kita share seorang sikit. Bagus kita. Sharing is caring. Dia tak kenal polis. Lai-lai boleh angkut dia. 4 orang. Kawan tu dia belah sebab apa? Sebab dia kenal dia tu polis. Kalau kita kenal dia tu polis trafik, kita akan slow lah kita bawa itu laju highway Lim Chong Yu belakang kat Jelutong tu. Berapa bawa? 120. Kita nampak lah kata ada orang duduk tepi jalan tu, kita ingat mereka ni duduk buat banci jalan raya, lantak apa lah, tak kenal. Masa kita duduk ujung lah, rupanya member dia pakai baju trafik tu duduk belakang tiang, dia keluar dengan kamera, langkah-langkah keluar. Kita duduk kat hotel Istin tu, dia duduk kat bawah jejambat tu, dan turun 70 terus. Tadi 120, lepas tu turun 70. Sebab apa? Sebab tu Pak Long tu duduk tunggu tu cari mampu 300 melayang tuan tu. Sebab kita kenal dia tu polis, jadi kita takut. Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang pakai tak takut sebab apa? Sebab tak kenal Allah Taala. Tak tahu baiknya Allah tu terang mana. Dia tak tahu ancaman dan amaran Allah nak bagi tu terang mana. Maka dia buat endah tak endah je. Maka kitab kita akan cerita dekat kita semua benda. Masuk bab pertama, bumi mahsyar. Hadis yang pertama, An Sahl bin Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaran nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a afra'a ka qursatin naqiyyi laisa fiha alamun li ahadin. Rawahu Muslim. Artinya daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di bumi yang putih kemerah-merahan seperti tepung yang bersih, tiada padanya sebarang tanda didiami oleh manusia. Hadis yang kedua kita baca dulu. Wa fi riwayat ila qawlihi ka qursatin naqiyyi thumma qala sahlun aw ghairuhu laisa fiha ma'lamun li ahadin. Dalam riwayat lain menyebutkan bahawa seperti tepung yang bersih, kemudian kata Sahal atau yang lainnya, tiada padanya tanda-tanda pernah didiami oleh manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, hadis yang pertama ni nak cerita kat kita tentang apa yang akan berlaku nanti. Sebagai peristiwa yang pertama adalah peristiwa yang kita sebut sebagai mahsyar. Mahsyar ni macam mana saya beritahu kat tuan-tuan, setelah berlaku tiupan sangkakala yang kedua, maka semua manusia yang mati itu akan bangun. Kata Allah Ta'ala, seperti belalang yang bertebaran. Ada sekali dia ambil video, saya sampai WhatsApp saya tu, ada satu video belalang dia keluar daripada sarang dia, tapi kat negara Arab lah, dia keluar, dia jalan pi macam tu. Depa ambil ayat Quran tu, depa bubuh di bawah, seperti mana ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan min wa anzirhum yauman nas kajaradim muntashir, seperti belalang yang bertebaran. Maknanya dia keluar jalan macam ayam duk mengalir tu, jalan macam tu. Manusia akan jalan menuju ke arah tu, dan tak boleh belah. Tak boleh kata nak kali belakang pergi sembunyi kat mana-mana ke, tak ada siapa yang boleh terlepas, semua akan jalan. Dan sebelum tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan ayat daripada langit, disebutkan dalam hadis Bukhari, maka manusia akan tumbuh sebagaimana rumput yang tumbuh. Semua bahagian manusia akan hancur kecuali satu tulang, iaitu hujung ekornya, yakni ajbudz dzam.
Daripada tulang itulah disusunkan kembali ciptaan manusia pada hari kiamat. Hari kiamat nanti, masa nak bangkit tu, hujan turun. Dan hujan tu, kata Nabi SAW, akan tumbuhkan balik manusia tadi tu. Tadi yang reputnya, yang tulangnya, yang teruknya semua, manusia tu akan jadi balik. Daripada mana dia punya chip asal dia yang tak akan hancur tu adalah Ajbuz Zam. Ajbuz Zam ni tulang kita, hujung dekat punggung kita, bengkok ujung tu, ujung tulang tu ada satu tulang tu disebut Ajbuz Zam. Daripada tulang tu lah Allah akan create balik manusia. Maksudnya penciptaan manusia tu diulang balik. Tulang tu dia tak akan hancur. Buat balik semua manusia, tangan, kaki semua ada balik, dia akan bangun dan jalan. Pi ke mana? Pi ke padang mahsyar. Maka seorang sahabat dalam hadis dari Imam Abu Sa'id Khudri tanya, wahai Rasulullah SAW, macam mana rupa hujung ekor Ajbuz Zam tu macam mana? Kata Nabi SAW, seperti habbatul khardal, seperti biji saga yang kecil sangat, yang maknanya tulang tu kecil, hampir tak dapat dilihat oleh mata. Daripada situ Allah akan buat balik manusia. Dan semua manusia akan bangun balik dengan beberapa keadaan. Yang pertama, yang Nabi SAW sebut tu apa dia? Dalam keadaan tidak berpakaian. Semua manusia masa tu dalam keadaan mudah kita abang, dalam bogel, tak pakai baju, tak pakai seluar. Kata Allah Ta'ala, kama bada'akum ta'udun. Macam mana hampa beranak, macam tu aku akan bangkitkan hampa balik di akhirat. Lagi sebagai tambahan saya beritahu pada tuan-tuan, yang kedua, manusia akan bangun juga di akhirat ni adalah dalam keadaan tidak berkhatan. Siapa-siapa di dunia dulu dia berkhatan, bangkit di akhirat tidak berkhatan. Satu, tidak berpakaian. Yang kedua, bangkit dalam keadaan tidak berkhatan. Dan ketiga, dikumpulkan di satu lokasi yang kosong, tanah yang putih, yang kemerah-merahan, tak ada tanda orang duduk. Maknanya bukan kawasan tu adalah bekas orang duduk, rodok tanah semua. Tak. Kawasan tu kawasan kosong dan tak ada alam. Alam ni tak ada tanda. Maknanya tak ada bukit, tak ada pokok, tak ada bangunan. Dia kosong dia tanah tu. Kalau ada bukit, boleh tak melindung di bawah bukit sebab panas tu matahari? Tak ada apa. Maksudnya kosong, dalam keadaan yang kosong, dalam keadaan tidak berkasut, tidak berpakaian, tidak berkhatan, dan dalam keadaan matahari sejengkai di atas kepala, dan manusia akan berpeluh. Nanti kita baca hadis yang berikutnya berkaitan hadis manusia akan berpeluh. Hal keadaan manusia tenggelam timbul dalam peluh dia sendiri. Dan dalam masa yang sama di mahsyar ni juga kata hati manusia pada itu sangat takut, pandangannya tertunduk. Semua manusia, hanya abang hang gangster, hang 807, hang gangster 978, hang ada tatu kat muka, hang ada tatu kat bawah ketiak, hang dengan mak naga kat bawah lutut, semua manusia akan takut. Tak payah cerita akhirat lah tuan-tuan. Geng tatu, gangster ni tibai kena tibai dah. Dijatuhkan hukuman kena tibai pungkok 8 kali. Gangster muka ni sebelah ni ada gambar naga, sebelah ni gambar tiger, belakang ni ada lion. Tak ada binatang, semut tak ada. Semua amih yang ganas saja ni, tatu, mau kata-kata tatu. Dia masuk dalam penjara, polis tibai dia, sebelah tu ada doktor tunggu takut mati. 2 kali kena tibai, terkeluar kulit pungkok, terus panggil mok. Mok dia mati 20 tahun dulu lah. Gangster bukan melawak je gangster, memang jenis pistol ni duk tangan saja, tembak orang ni sedia. Dia kena tibai dengan polis, panggil mok. Mok, panggil mok dia. Mok dia akan dengar kan. Tu baru tibai dunia. Tentu boleh bayang macam mana hari keadaan akhirat hari itu. Manusia kumpul di padang mahsyar dalam keadaan takut, tak ada fala tasma'u illa hamsa. Kata Allah Ta'ala, manusia tak berani cakap melainkan bisikan dia. Dia hanya sembang sama dia. Apa ni? Tanya kita kat mana ni? Yang tu tak ada siapa berani nak sound malaikat.
Sebab apa hang tak ada siapa? Sebab takut sangat pada hari itu. Seorang tanya pada Nabi SAW, sebab Allah Nabi SAW sebut sebahagian manusia akan jalan dengan kaki, ada yang akan merangkak dengan kaki, kubur tu nak jalan tu, ada yang jalan dengan tangan, ada yang jalan dengan kaki, bahkan ada juga yang jalan dengan muka. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, macam mana orang kafir boleh jalan dengan muka dia? Maka Nabi SAW menyebut, Allah yang membuatkan manusia dapat berjalan dengan kaki, maka Allah yang sama juga akan buat orang tu jalan dengan muka dia. Maknanya ada di akhirat nanti, orang kafir nanti dia akan jalan dengan muka dia, terseret muka dia akan jalan ke akhirat nanti tu. Dan tak ada bangunan, tak ada bendera yang boleh menunjukkan satu tanda. Tak ada, kita tak tahu apa lah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, kita ada bendera, tabung haji akan bawa. Orang duduk depan tu, staf tabung haji akan bawa. Dalam terowong yang panjang tu, kita nampak bendera tabung haji, kita tahu boleh pergi situ. Geng-geng jemaah Indonesia lagi lah. Jemaah Indonesia, jemaah Sumatera, jemaah Jawa Barat, jemaah Jakarta, berlambak-lambak mereka punya alam, maksudnya bendera. Akhirat tak ada. Maksudnya kita tak tahu duduk di kelompok mana. Dan kita jalan tu, dia akan duduk dan manusia akan tengok kiri dan kanan dia. Kita tengok, kalau kiri kanan dia okey, orang baik-baik, maka keselamatan untuk dia. Kalau sampai ke akhirat esok, tengok kiri, tengok kanan, apa yang berlaku? Name tag dia tulis Abu Jahal. Tengok name tag dia ni Abu Lahab. Tengok name tag dia ni, siapa dia? Kaum Ma'ad. Dia ni siapa? Semua pemuka-pemuka musuh Islam. Memang bungkuslah kita, wala'iyahzubillah. Bangkit bersama orang tak baik, maka tanda kata kita ni akan mengalami kesusahan yang teruk di akhirat. Tapi kalau bangun bersama orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik, maka insya-Allah. Nabi SAW apabila pegang Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, Nabi pegang dia bawa, Nabi rapat, Nabi kata kazalika nub'atsu yaumal qiyamah. Kami nanti bangun ke akhirat macam ni, macam member, macam mana kat dunia, macam ni kami akan bangun. Maknanya bangun dengan orang baik-baik, tanda kata kita baik. Bangun kata orang jahat, maksudnya tak jahat lah. Bangun-bangun tengok siapa dia? Jemaah Masjid Binjai. Boleh tahan kau lah. Nampak macam kaki masjid ke? Bangun-bangun tengok Allah dengan musuh Islam. Jam. Ada lawan hudud tiap hari, pagi petang siang malam. Bangun geng tu, Allah bungkui. Tengok bangun dengan siapa? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan kamu sangka tanah tu seperti tanah dunia. Nama je tanah, tapi dia punya tanah tu dia lain, dia tak sama macam kita. Sebab dia satu lokasi dataran lapang yang jangan nampak macam besar pesta kot. Bukan. Jangan fikir besar Dewan Seri Pinang kot. Bukan. Dewan Seri Pinang, kita duduk Pulau Pinang tak boleh masuk dah, penuh. Dia besar lagi, dia luas lagi, dia hebat lagi. Dan tengok uraian hadis. Nabi SAW menggambarkan bahawa bumi mahsyar yang menjadi tempat kumpulnya manusia berlaku kiamat, sebuah hamparan yang berbeza yang berlaku dengan bumi yang menjadi kediaman manusia waktu mereka hidup. Maksudnya tak sama, bukan macam kampung kita, bukan macam kampung mak mentua kita, bukan. Dia lain tanah dia tu. Bumi mahsyar digambarkan sebuah hamparan putih yang luas, putih kemerah-merahan, dan tiada sebarang tanda di atasnya, petanda yang menunjukkan pernah didiami atau diduduki, seperti bangunan, pokok, bukit, batu, apa tak ada, tanah yang semata-mata kosong. Ia seumpama tepung putih yang bersih, yang tiada sebarang kotoran ataupun bintik-bintik yang hitam. Hikmah mengapa Allah Ta'ala jadikan bumi mahsyar sebuah bumi yang luas, terbentang serta putih bersih adalah sebagai tanda bahawa hari tersebut
merupakan hari yang penuh keadilan dan kebenaran. Maknanya simbolik putih tu, hari ni hari yang adil. Tak ada orang yang akan dianiaya, tak ada orang yang akan dizalimi, tak ada orang yang akan ditipu. Hang buat, hang kena. Hang tak buat, hang mesti selamat. Hang buat naya ke orang, hang akan cari jumpa orang tu balik. Hutang tak bayar, hang akan jumpa balik. Hang sihir dia tu, hang santau dia tu, mati kawan tu, dia akan mai balik tuntut. Tak ada orang boleh lari dan tak ada orang boleh selamat. Maka sudah tentu bumi yang dijadikan tempat untuk memutuskan hukuman pada manusia secara adil dan saksama, diletakkan satu tempat yang putih bersih serta suci daripada sebarang kekotoran, dosa dan zalim. Hal ini menunjukkan keadilan, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok pengajaran hadis. Keadaan masyarakat sangat menyukarkan manusia bergantung pada amal soleh masing-masing di dunia. Kitalah yang akan mencorakkan masa depan kita di akhirat. Tak ada siapa yang boleh bantu kita. Kita nak akhirat kita bagus, kita corakkan akhirat tu di dunia. Dunia buat persiapan siap-siap. Di akhirat bukan masa cari kita, nak pergi cari Haji Sa'ad ada kuliah dah malam ni. Pergi cari Haji Sa'ad di Padang Masyad, tanya keluar ada bulan ni jadual kuliah. Haji Sa'ad kata, aku pun tak larat buat jalan, mampu juga aku tak larat datang ni. Hang dunia tak main mengaji. Akhirat baru nak main cari tadi. Dunia je nak cari sejadah, nak buat semayang ibadat semua. Akhirat boleh tak cari sejadah kat Maidin? Nak carilah sejadah kat Maidin satu, nak semayang duha, tak ada. Nak baca Quran lah, download lah Quran kat internet, handset, tak ada apa habuk pun tak ada. Hang nak buat baik di dunia ni lah. Habis masa, tak ada siapa yang boleh tolong kita kat akhirat esok. Isteri sayang kita tak? Sayanglah bang. Kalau mati tak sayang dah tak? Ada tak isteri sanggup teman? Tanya muslimat belakang, ada tak sanggup kalau suami meninggal, sanggup tak teman masuk gubuk? Kita korek besar sikit kat sebelah tu. Setiap hari kami hantar, pagi hantar makanan, sarapan bagi tahu nak roti canai transfer road boleh, tengah hari nak biryani boleh, kami hantar malam tu. Cuma teman suami je. Suami kubur sebelah, kita kubur sebelah. Ada siapa-siapa cuba angkat tangan. Kita nak panggil TV3 buat rakaman. Ada. Matilah. Sedih 3-4 hari, wabillahi taufik adalah buat tahlil apa sikit, la ilaha illallah, selamat pergi tu, dalam malam orang tak ingat dah. Anak kita tolong tak kita? Tak nampak jalan lah. Ada doa lah. Tak doa nampak je bungkus ya. Siapa? Suami nak tolong isteri ke? Lagilah boya. Tak dan ke bumi isteri dah, dia patut sembang dah. Aku ada calon kat hang, jangan takut nanti aku bagi hang. Isteri dia mati dah pada kubur, bangun balik. Nak menikah lain tinggal aku. Tak ada siapa boleh tolong kita tuan-tuan melainkan diri sendiri sahaja. Carilah bekalan untuk membantu kita. Tak apa Ustaz, saya meninggal masjid buat tahlil. Tahlil ni backup vocal ya. Ni bukan solo utama. Boleh lah cakap bantu-bantu sikit gitu. Harap tahlil tak boleh lepas habis, dia sendiri kena ada kok. Tahlil boleh lah, bantulah sikit, tersedekah Fatihah kat dia, baca kat dia Quran dia. Adalah berhenti sat lah. Selalu saya bagi contoh. Tuan-tuan pernah lalu kat flyover kat depan Istin tu kan, hujan lebat tu. Kalau tuan-tuan lalu kat flyover tu, kereta kita jadi apa? Pam. Bila hujan lalu kat flyover, dia berhenti sat. Lepas tu keluar balik, hujan balik. Berhenti sat tu, itulah dia. Orang duk doa kat kita, orang tahlil kat kita, orang duk ingat kat kita. Tu dia berhenti dah sat. Tibai malaikat tu. Lepas tu tabur balik. Beritahu saya, siapa duk wirid teringat kat suami dia sampai cerah ada? Tak ada, dah lain ke tu. Sendiri punya amalan, sendiri jaga. Di akhirat, isteri jumpa suami lari. Anak jumpa bapa lari. Isteri jumpa mak mentua lari. Semua lari. Siapa pun tak layan dah. Sendiri main, sendiri jaga amal soleh. Apa-apa tahu, buat sikit-sikit. Semayang tahajud ke, semayang fardu ke, baca Quran ke, zikir ke, tasbih ke, selawat ke. Mana tahu, pakat buat seorang sikit, bantu kita di akhirat. Dan semua manusia wajib beriman pada kehidupan di akhirat nanti. Hadis kedua berkaitan dengan peluh manusia di akhirat. Nanti kita akan cerita bab peluh pula.
Peluh sebab apa Ustaz? Sebab matahari didekatkan di atas kepala kadar 1 mil, lebih kurang dekat sejengkal atas kepala. Atas kepala. Matahari sekarang jauh tak? Jauh Ustaz. Kita rasa panas tak? Panas. Controller aircon hilang, boleh bercerai suami isteri. Di Selangor. Di Selangor, antara kes yang bercerai ni sebab controller hilang. Laki dia cari controller tak jumpa, isteri dia duk masak buat bodoh lah. Dia maki isteri dia lah, bawa keluar cerita lama semua, cerai. Punca dia controller aircon. Sebab panas kan? Kita nak pasang aircon, orang aircon main tengok, dia kata tak boleh encik, pintu ni apa, dinding encik ni encik lama, ni kayu, kalau saya pasang aircon ni terborai rumah-rumah koyak habis semua. Nak pasang juga sebab terlalu panas. Matahari jauh. Tuan-tuan bayang matahari duduk atas kepala. Peluh tu macam mana? Dalam keadaan susah ni, nanti saya akan bincang kat tuan-tuan. Dalam keadaan susah payah teruk ni, ada 7 golongan yang akan duduk bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Orang duk penat, baju tak pakai, dalam keadaan berdiri, psikologinya manusia secara mental dan fizikal torture dia. Berdiri, tak boleh duduk, lapak, dahaga, tak larat, letih, sakit kepala. Berdiri puluh ribu tahun tahun tu dengan lapaknya, dengan tak makannya, dengan matahari atas kepalanya, dengan semaknya, orang duk rapat-rapatnya, dengan peluhnya. Sampai geng-geng masyarakat kita, macam ni lah. Neraka pun neraka, kami semak duduk tang ni. Tak larat dah tunggu tang ni, hisap tak mula. Nak, apa cerita ni? Nak jalan ke? Tak mau jalan ke? Nak jalan, bagi jalan. Tak mau jalan, neraka pun neraka. Ahli masyar tak tahu, kata di masyar sekadar penat biasa ya, tapi dalam neraka api keliling kelalam. Dia punya hilang, dia punya apa kita katakan apa, fizikal, otak dia tu tak boleh fikir dah. Sampai dia kata api pun tak apa, sebab terlalu teruk. Bila manusia jadi stres, jadi gitu tuan-tuan ya. Alah sekarang tak stres tak, bunuh diri 289 kes bunuh diri satu Malaysia semenjak daripada PKP, PKPB, PKPD, semua ni campur 286 kes bunuh diri. Ada yang dan selamat, ada yang tak dan selamat. Stres, duit tak ada apa semua. Bolehlah bunuh diri, mati ya. Di mahsyar nak bunuh diri macam mana? Stres macam mana pun tak boleh bunuh diri. Stres macam mana tak ada. Pakar kaunseling boleh berjumpa. Di padang mahsyar ada pakar kaunseling. Tengok ada pakar kaunseling berteruk. Dia pun lagi teruk. Kita perlu sampai pinggang, dia sampai gigi peluh dia. Allah. Maka kita akan jumpa berkaitan dengan hadis yang kedua nanti dalam siri akan datang insya-Allah. Lepas tu baru habis bab pertama, dia akan masuk dalam bab yang kedua. Lepas tu akan berlaku hisab. Di padang mahsyar jugalah akan disoal berkaitan semayang. Di padang mahsyar ni, masih di mahsyar ni, di padang mahsyar juga akan ditanya tentang 4 soalan berkaitan dengan ilmunya, dia amal ke tak, duit dia dapat pada mana, dia belanja duit dia ke mana, dia masa muda dia kat mana, umur dia habis kat mana. Itu antara soalan. Di padang mahsyar juga akan berlaku satu lagi peristiwa apa? Buku catatan amal akan terbang mencari orang. Depan, kiri, kanan. Tu semua peristiwa mahsyar tu semua versi ngeri tu. Masa jalan atas muka pun orang boleh tahu dah, kata teruk. Bayangkan lagi apa akan berlaku nanti, satu-satu peristiwa nanti di akhirat. Jadi kita doa pada Allah SWT, Allah beri keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Selalu kita doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Azab bin neraka ni dia hujung, tapi boleh tahu dah hang mula bangkit daripada kubur tu, kalau hang teruk memang neraka lah tu. Bab neraka ni punya Allah Ta'ala nak suruh kita minta lindung, Allah bubuh dia dalam doa makan. Setiap kali hang makan, bukan kata makan nasi ke, sate ke, makan nasi Arab ke, apa saja kira nama kata makan, Rabbana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebab apalah tengah-tengah nak makan duk teringat cerita api pula ni. Ada sebab lah, supaya kita selalu boleh beringat. Tapi kita jenis tak macam doa makan tak.
Kedarah dulu semua dah belahak, baru teringat Allah, awak lupa je doa makan. Okey, insyaAllah kita jumpa. Tuan-tuan yang ada bawa, tuan-tuan boleh bagilah. Kalau tuan-tuan tak bawa lagi, nak pinjam kat kawan ke apa ke, duit tu kan, kumpul semua tu, boleh bagi kat saya nanti, insyaAllah. Baik. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu lagi dah tuan-tuan. Siapa yang nak berhajat boleh ambil satu lagi. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.